أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Apa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan kamu lemah, wahai orang-orang mukmin, daripada berbagai kesulitan dunia yang fana ini. Dan jangan pula bersedih hati daripada berbagai hal yang tidak menyenangkan yang menghadang di depanmu dalam kehidupan dunia. Dan ketahuilah bahawa kamu, ini wahai umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah paling tinggi darajatnya di dalam di alam kekekalan, yakni segolongan orang yang sedikit yang paling tinggi darajat, sebab tidak ada agama juga nabi yang lebih hebat daripada agama dan nabimu. Sebab agama Islam saja yang diterima oleh Allah Ta'ala, dan nisbah maknanya Nabi baginda merupakan penghulu segala mursalin, rasul-rasul yang diutus oleh Ta'ala. Kerana agamamu membawa ajaran tauhidul zat, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu perintah perombakan dan penggantian diakhiri dengan diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nasih yang menasahkan akan yang lain. Ini sebahagian daripada syariat dia, sebagaimana ditunjukkan dalam surah Qaf ayat 29, keputusanku tidak dapat diubah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan sini kedudukan orang beriman zaman baginda sallallahu atau umat baginda sallallahu adalah yang tertinggi. Maka oleh itu janganlah dia bersedih dengan sedikit ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mereka itu merasakan kesedihan, dan jangan merasa lemah atau melemahkan diri dalam terus istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kamu adalah orang yang diberikan ketinggian dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini in kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang mukmin. Sekiranya orang-orang yang mukmin, itulah sifatnya. Sifat orang mukmin, dia tidak merasa lemah, tidak merasa maknanya terganggu ataupun tergendala dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang sengaja dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahawa ujian adalah mengiringi perjalanan hidup mukmin yang meneruskan dan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu orang-orang yang in kuntum mu'minin, sekiranya kamu benar-benar beriman, yang mencapai darajat tersebut, di mana anugerahilah
kami ya Allah rahmat, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi dan Maha Pengurniawan. Qala Allah Ta'ala in yamsaskum qarhum faqad massal qawma qarhum mislu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Im yamsaskum, sekiranya menyentuh akan kamu, yakni mengenai akan kamu, menimpamu, wahai orang-orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala untuk meninggikan kalimahnya, untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan perjuangan jihad dan sebagainya. Sekiranya menyentuh kamu qarh, makna qarhun luka, kesulitan, atau dalam berbagai bentuk ujian, kesengsaraan daripada musuh-musuh Allah Ta'ala pada perang Uhud, jangan kau pedulikan dan jangan kamu lemah kerananya. Kamu perlu mengingat peristiwa perang Badar. Ya, sesungguhnya telah memberikan kemenangan besar. Faqad massal qaumu, sungguhnya telah mengenai kaum musuh pula qarhum misluhu, qarhun misluh, luka serupa, ya, sama saja, bahkan lebih parah. Mereka ditimpa kehinaan oleh Allah Ta'ala di dalam Badar Kubra, di dalam bulan Ramadan. Tapi mereka tidak takut dan tidak lemah, padahal mereka hidup dalam keadaan kebatilan, dalam keadaan kesesatan. Mengapa pula kita yang duduk dalam keadaan yang benar dan keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menjuangkan agama, nak merasa lemah maksud. Maka jangan takut dan jangan lemah, kerana kalian berjihad itu di jalan kebenaran dan membela kebenaran, iaitu membela agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. In tansurkum, jika kamu menolong agama Allah, Allah Ta'ala akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Tuhan akan mempertetapkan kedudukan kamu. Dan ketahuilah, wa tilkal ayyam, hari-hari atau masa-masa kejayaan, keberuntungan dan juga kehancuran, itu ialah tudawiluha, dia kami pergilirkan. Kerana sekali kamu menang, sekali sebaliknya, itu adalah hikmat ilahi. Antara sengaja digilirkan di antara, ya, semua di kalangan manusia, baik yang di jalan kebenaran atau jalan kebatilan, yang mukmin atau yang kafir, agar mereka tahu bahawa mereka semua berada dalam lingkup, ya, sifat-sifat kami, bermakna semua dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekiranya diberi, itu kemenangan dari Allah Ta'ala. Begitu juga sekiranya berlaku sebalik ini, itu ujian daripada Ta'ala. Kami yang indah, ya, jamaliyah, dan perkasa jalaliyah, yang maha lemah lembut, lutfiyah, yang keras, qahriyah, atau semua sifat Allah Ta'ala. Dia mentajalikan jamal, jalal, ya, lutfi dia dan qahrinya. Dia mentajalikan jamal, dia beri kemenangan, lutfi, atau sebaliknya, ya, dia terjalikan jalal, kekerasan, menghadapi kekalahan dan sebagainya. Hakikat Allah Ta'ala yang menyusun benda itu dengan penuh hikmat yang rapi. Kemudian wal ya'lamullah, dan supaya Allah Ta'ala mengetahui, wal ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhiza minkum syuhada. Allah Ta'ala sengaja jadikan itu supaya Allah Ta'ala mengetahui secara zahir, mana mengetahui secara nampak terang berlaku. Ada pun mengetahui secara inkisyaf, itu telah ada dalam ilmu Allah Ta'ala sedia kala. Sebelum ada makhluk, semua dah ada dalam ilmu dan pengetahuan Allah Ta'ala.
dan membimbing khususnya alladzina amanu, orang-orang yang beriman, untuk mengesahkan Allah dengan memerintah mereka untuk berjihad di jalan fana di dunia sementara, agar mereka meraih kemuliaan baqa, iaitu mereka dapat syahid pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka masuk dia yadkhulunal jannah bighairi hisabin, masuk ke syurga tanpa hisab. Itu kemuliaan besar disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mereka memberikan bayaran pengorbanan. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah Ta'ala melakukan jalan dia atau melakukan qahriyah dia, menunjukkan kekerasan, maka berlakulah syahid. Itu mana Tuhan nak menunjuk, maknanya Allah Ta'ala menjadikan kamu, wahai orang-orang yang beriman tadi, sebagai syuhada, orang-orang yang syahid pada jalan dia. Mereka-mereka yang syahid dahulu dan sekarang, yang kita lihat di depan mata kita, penyaksian kezaliman musuh-musuh, keganasan orang-orang kafir, Yahudi, Nasara, Yahudi, Kristian seluruh dunia. Itulah mereka mengenakan tindakan sampai meragut, tercabut nyawa umat Islam. Pada hakikatnya yang telah pergi itu kemana sekarang ni? Mereka sedang bernikmat. Kita yang tak tahu lagi ni, mereka sedang bernikmat dengan nikmat yang besar sebab mereka syahid pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lihat dulu di Bosnia, kemudian di Rohingya, penyiksaan kezaliman yang bukan-bukan, sehinggalah sekarang tiap-tiap Ramadan ada je kita tak peperangan yang bukan berlaku daripada Yahud. Pada hakikatnya mereka yang kita lihat terzalim, sebenarnya mereka diambil oleh Allah dengan kemuliaan, iaitu mereka dapat pangkat syahid. Mereka dah berlazat. Kita tengok mereka ni dizalimi, itu segi syariat. Segi hakikat mereka tidak dapat nikmat besar, sedang mengecapi. Dan dalam hadis pula, orang-orang yang syahid ni kalau boleh mereka nak balik ke dunia, nak dapat lagi syahid. Sebab ketinggian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu tinggi. Jadi Allah Ta'ala melakukan orang beriman tadi mati sebab nak bagi pangkat syuhada, pangkat syahid yang mencapai Allah Ta'ala dan hidup langgeng, itulah kebahagiaan itu. Wallahu, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha tunggal, la yuhibbuz zalimin, tidak menyukai orang-orang yang zalim, yang melanggar jalan tauhid. Mereka mempertahankan unsur atau cara tasyrik, menyekutukan Tuhan, golongan musyrikin yang menyimpang dari jalannya yang lurus, menyimpang dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang lurus. Jadi bertembung dua golongan, hikmatnya besar, itulah untuk memberikan hadiah kepada orang beriman, iaitu makam yang tinggi, syahid pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, dan agar Allah Ta'ala membersihkan, menyucikan dan memurnikan dengan kelembutannya, iaitulah akan hati orang-orang yang beriman, yang yakin dan mencapai kemurnian tauhid yang kukuh. Mereka mendapat kurnia besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan melakukan itulah tamhis, penyucian dia, dan membinasakan pula dan mencelakakan dalam gelapnya kejauhan dan kemungkinan, mana imkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyeksa orang-orang sebaliknya yang kufur dengan apa? Kegelapan, kejauhan hati. Maknanya apa? Kejauhan hati itu adalah satu kegelapan, sama ada jauh dalam bentuk amalan maksiat dan mungkar, dan lebih teruk lagi jauh dari sudut kesyirikan dia dengan Allah SWT. Maka syirik itu dipanggil kegelapan yang amat jauh, yang menyebabkan mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Iaitulah orang-orang yang kafir.
yang tertutup dari cahaya kemurnian, ya, kewujudan Allah Subhanahu wa taala, dengan huwiyah mereka yang batil, gelap dan pekat. Ya, huwiyah maknanya keadaan, kediaan, yakni mereka merasakan dia, ya, merasakan dirinya hebat, merasakan dirinya, ya, yang handal, lupa akan kehaibatan, kebesaran Allah Ta'ala, sehingga mereka membelakangkan perintah Tuhan dengan sebab ada huwiyah, kediaan. Sebab tu disuruh kita matikan dengan hauqalah. Huwiyah tu kita matikan dengan hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, melainkan semua itu daya upaya hakikat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dimatikan, maka pandangan mereka akan kotor. Mereka nampak dia hebat, kehebatan Tuhan tidak ternampak. Ketinggian Allah tidak terpapar dalam cermin hati, sebab dia merasakan konon dia yang hebat, sehingga mereka menentang utusan-utusan Allah yang diutus untuk menarik mereka ke arah cahaya yang sebenar. Itulah al-Islam, dinullah al-haq. Habis. Apakah kamu mengira dan berharap, wahai pendamba dan penempuh jalan tauhid, bahawa kamu sekalian sama dalam suluk di sisi Allah Ta'ala? Dalam maknanya tidak sama. Peringkat-peringkat mereka yang suluk, yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berjalan dalam mentauhidkan Allah, berjalan dalam memberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, apakah kamu menyangka, mengira, menganggap, perasan akan masuk ke syurga, ya, Allah Ta'ala begitu saja tanpa diuji? Maknanya tidak, dia akan diuji oleh Allah Ta'ala. Adakah kamu masuk al-jannah, syurga, mana syurga keasaan zat, ini tafsir segi hakikat. Mana orang yang jejak dalam syuhud akan zat Allah Ta'ala di dunia ni, dia panggil dapat syurga, jannatul mu'ajjalah, syurga yang disegerakan. Itu syurga yang ada dalam, ya, kedapatan qalbi mereka dengan ma'rifah akan Allah, maka dia akan mendapat syurga yang sebenar di sana. Tidak adakah untuk menempuh jalan itu dengan tidak diuji? Jawabnya tidak. Walamma ya'lamillahu, padahal belum nyata bagi Allah Ta'ala. Maknanya belum lagi ada tanda-tanda yang zahir. Jadi dengan ilmu ladunni, ilmu khuduri, ilmu khudur Allah Subhanahu wa taala yang tidak membedakan orang-orang yang berjihad antara itulah kadar yang semantap. Orang-orang yang berjihad antara kamu di jalan Allah Ta'ala secara lahir dan batin, serta mencurahkan kesungguhan mereka sehingga mengorbankan segala. Lantas mereka fana bersama Allah Ta'ala sehingga mereka menjadi syuhada hidup yang wali di sisi Allah. Ini syuhada batin. Untuk dapat bersama nikmat besar dari Allah besok, jadi dua. Kalau syahid zahir menyebabkan dia akan mendapat syurga tanpa hisab. Dapat maknanya mendekatkan diri dalam keadaan kenikmatan yang besar dengan Tuhan. Begitu juga syuhada batin, iaitu mereka yang telah berjaya menumpaskan, ya, nafsu mereka dan mereka terkorban, dan perjalanan itu menyebabkan pengorbanan apa dia? Ia itulah fana. Fana maknanya lenyap.
Mereka yang melenyapkan diri dan nyawanya untuk jalan Tuhan, maka dia dapat jannah yang maklum. Begitu juga orang yang melenyapkan pandangan makhluk, maka dia mendapat jannah maknawiyah, yang adalah makrifat yang sebenar dengan Tuhan. Dia panggil fana. Bila fana, baru dia dapat. Mana bila mati, baru dia berjumpa dengan Allah. Itu juga mati zahir. Yang ini kena mati batin, iaitu matikan pandangan kewujudan khalqiyah, maka akan dibukakan kewujudan yang sah yang sebenarnya dengan Allah SWT. Maka dia dipanggil jannatul mu'ajjalah, syurga yang disegerakan apabila terhapusnya, ya, maknanya jalan-jalan nafsaniyah, jalan nafsu, lantas dia melenyapkan pandangan mereka pada makhluk, lalu bersama dia dengan Allah. Ma'iyah dia dengan Tuhan, iaitu panggil muraqabah ma'iyah, sehingga mereka menjadi syuhada hidup yang dipanggil wali di sisi Allah Ta'ala, ya, golongan syuhada hakikat. Mereka tidak takut dan tidak sedih. Itu sifat para awliya. La khaufun alaihim wa la hum yahzan. Mereka tak ada ketakutan. Kalau mereka dah masuk jannah, mana ada ketakutan, keserabutan, kesengsaraan dalam syurga. Sama ada syurga yang maklum di sana, atau dimasukkan syurga yang disegerakan ialah pembukaan ma'rifah. Sampai sini kita akan tenang setenang. Itu sifat para kekasih Tuhan. Dan tidak sedih akan orang-orang yang tidak ikut berperang dan pemalas. Mana orang yang tak mengikut mereka tak rasa sedih. Sebab mereka telah diberikan kurniaan besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamas sabirin, dan juga belum nyata untuk Allah Ta'ala membezakan di antara kamu yang sabar, dalam menempuh ujian amalan yang saleh, dalam menempuh ujian meninggalkan mungkarat, dan bersabar ketika indal masaib, diuji dengan musibah dan sebagainya, dan teguh menjalani keputusan Allah Ta'ala serta reda pada takdirnya. Mereka yang benar-benar duduk dalam maqam reda, sehingga mereka talazus bil balaya. At-talazus bil balaya tahaqququm bir riba, berlazat dengan bala ujian. Itu sebenarnya mantap dalam maqam reda, sebab mereka mengenali Tuhan dengan terang. Itulah, ya, apa sahaja datang dari Allah Ta'ala ada hikmat yang besar, maka mereka memandangnya dengan pandangan nur ma'rifah, menyebabkan ketenangan mereka menyambut benda-benda yang berlaku, sehingga pada dirasakan nikmat dari Allah. Ini pakaian para kekasih Allah Subhanahu wa taala yang telah dibukakan ma'rifat yang sebenar dan pancaran nur ma'rifat yang hakiki. Maka tanpa mengharap dan menyesali, ya, mereka tidak pernah menyesali akan taksis iradat Allah Ta'ala, dan mana mereka tidak menyesali apa yang telah ditakdirkan oleh Tuhan. Sebab mereka tahu ma khalaqta hadza batilan subhanak, katanya kita semua batil, sia-sia, tidak, semua ada hikmat yang besar mana. Kemudian Allah SWT menyatakan seterusnya, walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Qala ta'ala walaqad kuntum tamannawna al-maut ila akhir surah Allah.